Okay, Assalamualaikum. So, untuk video yang terbaru ni saya akan masuk topik mesh analysis. So, kita dah belajar pasal nodal analysis. So, untuk video kali ni kita akan belajar mesh analysis. Okay, so untuk nodal video yang sebelum ni, video ni akan terang pasal mesh, tapi dia akan cerita juga perbezaan di antara nodal dengan mesh. So untuk nodal, tujuan kita buat nodal analysis ni adalah untuk kita mencari voltage. Kalau untuk mesh pula, tujuan dia kita buat mesh analysis ni adalah untuk mencari current. Okay, so bermaksud jawapan last sekali untuk nodal ialah jawapan last ialah voltage. Bagi mesh, jawapan last sekali ialah current. So untuk nodal, macam mana kita nak cari voltage? Senang saja. Apa yang kita kena buat ialah kita kena guna node. Bila guna node, bermaksud voltage yang kita cari ni sebenarnya adalah nodal voltage. Titik. Node bermaksud titik. So dalam contoh untuk nodal yang hari tu saya buat dalam video tu ialah node voltage ni sebenarnya adalah voltage pada titik. So inilah voltage bagi nodal. Node voltage V1 ataupun V lah. So nodal analysis digunakan untuk mencari voltage. So voltage apa? Voltage pada titik. So macam mana jenis voltage pada titik ni? Iaitu node voltage ni jenis yang macam ni lah. Titik di antara ada jalan ni, ada simpang ni, tengah-tengah ni ada titik. So inilah voltage pada titik. Kalau current pula untuk mesh analysis, kita nak cari current. So current apa? Mesh current. Mesh current. Mesh ni maksud dia ialah loop. Okay. So mesh. Ini node. Yang ini mesh. Node bermaksud titik, mesh bermaksud loop. Loop bermaksud satu pusingan. So kalau kita tengok contoh, apa yang dia katakan mesh current tu ialah, contoh kalau kita ada circuit, so current yang kita nak cari ialah current yang berbentuk loop macam ni. Okay. So inilah mesh analysis. Dia nak mencari current yang ada dalam kotak ni. Kalau untuk nodal analysis, kita mencari voltage pada titik. Kalau mesh analysis, mencari current, mesh current. Mesh current ialah current dalam kotak ni. So untuk jawapan last bagi nodal analysis ialah node voltage, iaitu V1, V2, V3 etc. lah. So bergantung ada berapa biji node yang ada. So kalau ada 3 lah. Kalau mesh pun sama. Kita jawapan last sekali ialah current. So current maybe current 1, 2, 3 dan etc. lah. Kalau mesh 1, 2, 3 ni bergantung berapa titik yang ada. Kalau nodal berapa titik yang ada untuk voltage. Tapi kalau untuk current, berapa kotak yang ada. Contoh dalam kes ni ada satu kotak, so I sajalah. Kalau ada lagi second kotak, I2. First kotak I1, second kotak ialah I2. Okay, so kalau saya nak kata dia punya SOP bagi nodal dan mesh, kita boleh compare SOP, standard procedure bagi nodal, standard procedure bagi mesh. So kalau bagi nodal, kita akan start dengan KCL. Ataupun kita start with KCL. Okay. So C ni bermaksud current. Kalau SOP bagi mesh, start with
KVL. So C ni bermaksud current, V ni bermaksud voltage. Kirchhoff current law, Kirchhoff voltage law. Kirchhoff ataupun Kirchhoff. Setengah orang panggil Kirchhoff. Kirchhoff current law, Kirchhoff voltage law. So last kali kita start dengan KCL, iaitu start dengan current. Kita punya equation mesti current. Kalau untuk mesh, kita punya equation mesti start dengan voltage. Kalau SOP untuk nodal ni start with current, jawapan dia end with voltage as answer. Kalau untuk mesh, start dengan voltage, end with current as answer. Okay. So betul lah pernyataan kita yang tadi tu. Jawapan last kali bagi nodal ialah voltage. Ni voltage. Dia start dengan current, berakhir dengan voltage untuk nodal. Untuk mesh, start dengan voltage, berakhir dengan current. Jawapan last kali. So kena ingat ni lah, kalau kita confuse nak buat nodal dengan mesh sebab dia punya step dia lebih kurang sama. So kita kena ingat ni, nak cari voltage start dengan current, nak cari current start dengan voltage. So untuk mesh, ini perbezaan antara mesh dengan nodal. So saya akan masuk terus dengan mesh lah. So untuk for example, untuk mesh, contoh kalau kita ada satu kotak, contoh saya buat dua lah, ada dua voltage source. Katalah ini 4 volt, yang ni 5 volt, ni 1K, 2K dan 3K. Okay, so kalau case ni, ini untuk mesh, example for mesh analysis. So dalam case ni, apa yang kita tengok sini ada dua kotak. Okay, so ada dua kotak. Kotak satu, kita nak mencari mesh satu ataupun current satu. Kotak dua, nak mencari current dua. Kalau ada tiga kotak, buat lagi satu tiga kotak, current tiga. So inilah yang kita nak cari, I1, nak cari I2, nak cari I1, nak cari I2. So kalau ada tiga kotak, nak cari I3 pula. So I1 adalah untuk kotak 1 sama dengan I1. Saya buat cantik sikit. Kotak 1 sama dengan I1. Kotak 2 sama dengan I2. So kalau ada 3 kotak, kotak 3 sama dengan I3. So kalau kita buat 2 kotak, dapat jawapan sampai 3I, I1, I2, I3. So bermaksudnya salah lah. Okay. So macam mana kita nak solve ni? First, kita buat macam nodal itu. Kalau nodal, kita akan buat titik demi titik. Settlekan titik satu dulu, kemudian baru settle titik kedua, kemudian baru settle titik yang ketiga. Sama juga dengan mesh. Sekarang ni kita mesh, kita ada 2 kotak. So bermaksud kita nak cari I1 dan I2. So kita settle mesh tu, mesh 1 dulu, supaya kita dapat I1 punya equation dan I2 punya equation untuk kotak kedua lah. So dalam kes ni, kita buat dulu mesh 1. Add mesh 1. Mesh 1 bermaksud kotak 1 dulu. Kotak 1 dulu. So kotak 1 ni, apa yang kita kena buat ialah kita saya lukislah bagi nampak senang sikit.
Okay, add mesh 1. 1 mean kotak ni dulu. Okay. So, apa yang kita kena buat ialah first kita identify ada berapa elemen yang ada dalam kotak 1 ni. Bermaksudnya elemen macam voltage, resistor dan sebagainya lah. So, dalam kes ni kita ada 3 elemen. 1, 2, 3. So, that means kita ada 1 voltage source, kedua resistor, ketiga pun resistor. So, kita namakan semua elemen ni sebagai A, B, C. Contohnya, elemen 1 saya namakan ni sebagai A, elemen 2 sebagai B, elemen 3 sebagai C. Elemen A ialah resistor, elemen B ialah resistor, elemen C ialah voltage. So, kita start tambah semua elemen ini sebagai KVL. Contoh, ada A, B, C, jadikan semua ni sebagai voltage. VA tambah VB tambah VC samakan dengan kosong. So, A tambah B tambah C sama kosong ni adalah KVL. So, ada berapa elemen kat sini, kita tambah semua. Jadikan dia sebagai voltage, tambah semua. Kalau ada D, ada resistor satu lagi kat sini. So, ada VA, VB, VC, VD. Dalam kes kita ada 3, iaitu A. So, yang dijadikan dia VA. Ni B, jadikan dia VB. Ni C, C adalah voltage source, so namakan dia sebagai VC. Okay, so VA tambah VB tambah VC samakan dengan kosong. Kalau ada D, tambah VD. So V, since dia adalah V, kita tak tahu nilai VA, VB, VC ni. So apa yang kita buat ialah V sama dengan IR. So nak dapat V, kena ada I darab R. Nak dapat V, I darab R. Nak dapat V, I darab R. Samakan dengan kosong. So, VA dekat sini. Elemen A untuk VA saja, I darab R. R dah ada 1K. I dia ialah I1. Cuba tengok sini. I1 ni lalu 1K. Lalu 1K. Tengok dekat sini, nampak ni. 1K ialah A. So, R dia ialah R1K. Dan dia punya I ialah I1. Sebab dia lalu. I1 ni lalu 1K. So, I bagi 1K ialah I1. So, I dia ialah I1. R dia ialah 1K. Okay, 1K. Tambah VB. VB kawasan ni. R dia ialah 2K. Kita tengok sini. R dia ialah 2K. So, kita boleh tulis 2K dulu. Ataupun kena tulis I dulu pun boleh, tak ada masalah. Kalau saya tulis 2K dulu. R dia adalah 2K bagi VB ya. VB 2K R dah I dah. Cuba tengok I ni 2K dapat 2I. 1I1 yang lalu tengah-tengah ni dan juga I2. I2 pun kena dengan 2K ni. So I1 kena 2K, I2 pun kena 2K. So kita kena ambil dua-dua sekali I. Kita kena cari pure I. I siapa yang betul-betul masuk dalam 2K ni. So untuk cari pure I, kita kena buat I1 yang tolak I2 sebab 2K dapat 2I. I1 dia dapat, I2 pun dia dapat. So kenapa I1 yang tolak 2? Sebab kita tengah buat dekat mesh 1. Bila buat dekat mesh 1 bermaksud I1 yang berkuasa. So I1 yang berkuasa, I1 yang tolak I2. Untuk kes 2K seorang saja. Sebab dia dapat 2I. I1 dia dapat, I2 dia dapat. So, I1 yang tolak I2. I1 tolak I2. Untuk 2K saja. Kemudian tambah VC. VC tak ada R kat sini. I pun tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah ada volt. So, V kan voltage. So, C, elemen C, nilai dia 4 volt. Terus ambil 4. Sama dengan kosong. Kalau dia resistor, baru kita cari R dia, letak kat sini. I dia, I apa? Letak kat sini. Tapi dalam kes ni, dia ada nilai terus. 4 volt. Sebab V adalah voltage kan? VC, elemen C adalah sini. Terus ambil nilai dia 4. So, ini equation kita untuk mesh 1. Percantikkan. So, kita akan dapat 1K I1 plus 2K I1 plus tolak 2K I2 plus 4.
Oh, sorry. Saya terlupa something. Dia bukan plus 4. Dia minus 4. Sorry, dia minus 4. Okay, kenapa dia minus 4? Okay, cuba tengok ni. Tadi saya kata VC ni, VC ialah elemen C, V sama dengan IR. So, tak perlu cari I dengan R dia sebab V tu terus ada nilai 4 volt. Tetapi kita ambil je terus. 4 letak sini. Tapi saya ambil negatif 4. Sedangkan kat sini 4. So, kenapa dia 4? Satu tip saya nak bagi ialah kita jadikan dia negatif kerana cuba tengok I1 ni. Bila mesh analysis, kita start pada atas. Jalan. Anak panah ni kena siapa dulu? Dia kena minus kan? So, jalan. Dia lalu dekat elemen A, lalu dekat elemen B, lalu dekat elemen C, kena minus ni dulu. So, minus negatif 4. Sebab itulah negatif 4. Okay. So, negatif 4, kita percantikkan equation ni. Kumpul gain dengan gain means I1 dengan I1 boleh tambah. Kita tambahkan, kita akan dapat 3KI1 tolak 2KI2 tolak 4 samakan dengan 0. So, macam nodal lah itu. Yang duduk belah kiri hanyalah geng yang ada I1 dan I2 saja. Dalam kes nodal ada V1 dan V2. Dalam kes mesh, I1 dan I2 saja yang boleh duduk belah kiri. Siapa yang tak ada I1 dengan I2 sila berambus pergi ke kanan. So dalam kes ni, dia ni ada I1, dia ni ada I2, so ada I. Dia ni seorang tak ada I, bawa dia pergi ke kanan. So 3KI1 tolak 2KI2 samakan dengan 4. Ini equation 1. So daripada mesh 1 kita dapat equation 1 ni, tinggalkan. Kita buat pula mesh 2. So ini mesh 2. Saya lukis sekali lagi. So ni 4 volt, 5 volt, 1K, 2K, 3K. So ada dua mesh iaitu mesh current 1 I1, mesh current 2. Okay. Alright. So dalam kes ni kita settle pula mesh 2. Add mesh 2. Mesh 2 bermaksud kotak 2. Okay, 2 bermaksud kotak 2. So sama macam tadi kita namakan elemen. Tengok berapa ada elemen. Ada 1, ada 1, 2, 3. So ada 1, 3K, 5 volt dan 2K. Sama macam tadi, namakan elemen ni sebagai A, B dan C. Kalau ada lagi resistor, D lah kat sini. Sama macam tadi juga, tambah semua elemen ini. Jadikan elemen ini sebagai voltage. So VA, VB, VC samakan dengan 0. Okay, dalam kes ni sama juga, V sama dengan IR. So IR, so IR bagi VA, R dia ialah 3K. VA, I darab R. V sama dengan IR. So R bagi VA ialah R yang A 3K. So I dia cuba tengok sini. Siapa I apa yang lalu 3K? Kalau kita tengok sini, I2 yang masuk dalam 3K. So I bagi sini ialah I2, R bagi sini ialah 3K. So I2 R dia adalah 3K tambah VB. Okay, dalam kes ni VB adalah nilai. So kita tak ada R dia, tak ada I dah. So terus ambil nilai. VB berapa volt? 5 volt. Terus ambil 5 volt. Dalam kes ni tadi kita ambil negatif, yang ni kita ambil positif. Positif 5. Kenapa positif 5? Sama macam tadi kita tengok pergerakan current.
Nampak current ni dia nak buat loop, dia nak buat pusingan. So dia jalan, kena siapa dulu? Kena positif dulu. So 5 volt ni ialah positif 5. Tadi kenapa kita ambil negatif? Kita jalan, nampak I1 ni dia buat pusingan, lalu elemen A, lalu elemen 2, lalu elemen 1K, lalu elemen 2K, kena negatif dulu. Sebab tu tadi negatif 4. Dalam kes ni I2 lalu elemen A, lalu elemen B ni dia kena positif dulu. So 5 ni ialah 5 volt. Okay, so ini 5 volt. 5 volt. Okay, so proceed dengan IR untuk elemen C. So C, I dia ialah ada 2 I. R dia satu je, 2K. Tapi dia ada 2 I macam tadi juga. Dia ada 2 I. I2 pun kena dekat dia. I1 pun kena dekat dia. Tengok bila dia pusing, I1 pun kena sebab dia duduk tengah-tengah. So dia dapat 2 I. Yang atas ni, dia duduk atas. Dia tak kena I yang sebelah sana sebab dia duduk kat atas. So dia kena I2 saja. Tadi 1K, dia duduk atas. Dia kena I1 saja. So 2K, dia duduk tengah-tengah. Dia kena I2. Dia kena juga dengan I1. So siapa tolak siapa? Kita tengok sekarang. Kita tengah buat dekat mesh 2. So I2 yang tolak I1. So I2 yang tolak I1 darab dengan R. R dia ialah berapa K tadi? 2K. Samakan dengan 0. So hanya tengah-tengah yang dapat 2I lah. I2 dengan I1. So 2 yang tolak 1 sebab mesh 2 yang berkuasa 2 tolak 1. Okay, so kita pemudahkan balik. So dia akan jadi 3KI2 tambah 5 tambah 2KI2 tolak 2KI1 samakan dengan 0. Okay. Sekejap saya double check balik, takut nilai salah. 1, 2 ok, 1, 2, 3 ok, betul. Okay, so pemudahkan, kita geng dengan geng. So I1 duduk depan dulu. So 2KI1 ada negatif kat sini. So negatif tambah 3KI2. Ada lagi I2, sini I2 tambah 2KI2 tambah 5 samakan dengan 0. Okay, alright. So pemudahkan 2KI1 tambah 3 tambah 2 5KI2 tambah 5 samakan dengan 0. So 2KI1 tambah 5KI2 sama macam tadi. 5 ni tak ada I, bawa dia pergi kanan. So dia akan jadi negatif 5. Ini equation 2. So kita dapatlah equation 2, negatif 2KI1 tambah 5KI2 sama dengan negatif 5. So kumpul dua equation ni. Equation 2 dapat daripada mesh 2. Equation 1 dapat daripada mesh 1. Ambil dua-dua equation yang jawapan ni, letak sekali. So kita akan dapat 3KI1 tolak 2KI2 sama dengan 4. So ni equation 1. Dan yang kedua ialah negatif 2KI1 tambah 5KI2 sama dengan negatif 5. So double check balik 3KI1 tolak 2KI2 ni betul ke? 3KI1 tolak 2KI2 betul.
So double check 2KI1, 2KI1, 5KI2, 5KI2, negatif 5, negatif 5. Okay, sekarang kita double check. Semua mesti complete dah ada I. Contoh dalam kes ni, equation 1 ada I1, equation 2 pun ada I1. Equation 1 ada I2, equation 2 pun ada I2. Okay. Kalau ada yang tak cukup, contoh ada 3KI1 tolak 2KI2, tetapi equation yang contoh ini contoh, kalau ada negatif 3KI2 tambah 2KI3, macam nodal lah itu, equation 1, equation 2, kita kena tambah 1, 2. Yang ni ada 2, 3. So yang ni kena tambah I3. Yang sini kena tambah I1. Sebab tak cukup. Dia mesti cukup. Refer video yang sebelum ni lah, kalau nak lebih lanjut. Okay. So dah dapat yang ni. Ini adalah simultaneous equation. So simultaneous equation, apa yang kita boleh buat ialah ada 3 cara. So benda ni adalah simultaneous equation. Semua ni adalah solve simultaneous equation. So ada 3 cara kita nak solve dia. Substitution. Kedua kita ada by determinant. Dan yang ketiga kita ada by calculator. So depend on soalan lah. Kalau soalan suruh guna calculator, baru boleh guna calculator. Kalau soalan suruh guna determinant, sila guna determinant. Kalau soalan tak suruh guna apa sekalipun, pilih salah satu lah daripada ni. Dalam kes ni ada 2 equation. Bila ada 2 equation, kita boleh guna cara substitution, determinant boleh, calculator boleh. Kalau ada 3 equation, leceh sikit kita nak guna substitution. Sesuai guna determinant dengan calculator. So dalam kes ni ada 2 equation. So dalam kes ni saya guna calculator lah, cepat sikit. So guna calculator, isi saja ada 2 unknown. So bila ada 2 unknown, isi dapatlah I1 sama dengan 0.909 mA dan I2 sama dengan negatif 0.36 mA. So itu sajalah. So mesh start dengan voltage, berakhir dengan jawapan dia ialah I dia I1 0.909, I2 0.636, tapi ada negatif. So itu saja untuk video kali ini.